Tapi satu lagi tak ada nak cerita lah, nak isyak dah. Tapi kita ambil sikit lah. Sebab tu kata, bukan orang dewasa hak punya akal yang sihat. Budak-budak pun, kalau suruh baca balik ayat-ayat ataupun wahyu-wahyu yang dikatakan turun pada siapa? Musailamah tu, budak pun hina, budak pun ejek, tak mau baca. Antaranya, dia kata apa? Wahai kata anak kepada sepasang kata, ya Dufda'u binta Dufda'in. Kita dengar tu berasa nak baca ke tak? Macam kita baca ayat Quran. Wahai kata anak kepada sepasang kata. Oh Allah, kita pun nak gelak dah. Apa kena mengena ayat ni pasal kata anak kepada sepasang kata. Maksudnya anak kepada kata jantan dan kata betina. Bersuaralah. Sekuat mana pun kamu bersuara, tidak pernah akan mengeruhkan air dan menghalang orang daripada minum air. Apa pelajaran boleh kita ambil? Wahai kata anak kepada sepasang kata, bersuaralah, bunyilah ong-ong. Sekuat mana kamu ong-ong pun, suara kamu tu tak akan mengeruhkan air. Air hak jernih tu tak jadi keruh, kamu tu ong-ong-ong. Dan tak akan menghalang orang daripada minum air. Apa benda? Tak tahu apa kalau kita kata. Tak tahu apa. Gajah. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Gajah ialah binatang yang mempunyai belalai yang panjang. Tak payah wahyu lagu tu, orang tengok gajah pun orang tahu. Allah merahmati wanita yang mengandung. Allah merahmati wanita yang mengandung. Kerana daripada wanita yang mengandunglah keluar manusia yang boleh berjalan, yang mana keluar daripada celah kelangkang wanita dan perutnya. Dia nak cerita pasal orang perempuan mengandung. Allah rahmati orang yang mengandung, yang mana bila dia melahirkan, anak tu besar boleh berjalan. Tak payah cerita, waktu orang tahu. Hak waktu jumpa dengan Amru lagi sadis. Dulu dihantar Amru bin Al-As waktu kemuncak ni. Amru bin Al-As waktu tu bukan Islam lagi. Tapi sebab dihantar Amru, sebab zaman jahiliah ni Amru dengan dia ni kawan baik. Amru dengan Musailamah ni kawan baik. Walaupun waktu ni delegasi dihantar Amru tu, Amru tak Islam lagi. Jumpa saja dengan Amru, Musailamah kata apa? Celaka kamu wahai Amru. Apakah ayat-ayat yang baru turun kepada sahabatmu? Maksudnya ayat apa baru turun kepada Muhammad? Aku nak dengar. Cuba baca. Aku mendengar sahabat-sahabatnya membaca satu surah yang besar tetapi pendek ayatnya. Bagaimana ayat dia? Lalu Amru baca, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengar saja ayat ni dia duduk mendengung. Sekejap Amru tanya, pasal apa mendengung? Sebenarnya aku bukan mendengung. Kebetulan wahyu juga baru turun pada aku. Sebenarnya bukan mendengung tu, wahyu baru turun. Kamu nak dengar tak wahyu yang baru turun pada aku? Apa dia? Ya wabar, ya wabar, innaka anta uzunani wasadrun wasairuki hakrun wa nakrun. Ya wabar. Wabar ni kelinci. Tahu tak kelinci apa? Kelinci, lambang playboy. Lambang playboy apa? Arnab, arnab. Ya wabar ni, wahai arnab. Innaka anta, sesungguhnya engkau wahai arnab, uzunani, mempunyai dua pasang telinga yang panjang, wasodrun, dan dada yang tinggi. Kan arnab ni kaduk terkenal, dua telinga, dada yang tinggi. Wasairuki, keseluruhan tubuh kamu tu hakrun wa nakrun, comel dan pendek. Apa wahyu apa lagu ni? Dia nak lawan wal asri tu, nak suruh pendek macam wal asri. Wahai arnab, sesungguhnya engkau wahai arnab ada dua telinga yang panjang. Tak payah turun wahyu tu, orang tahu telinga arnab panjang. Tapi kesnya nak lawan punya. Kaifatara ya Amr, apa pandangan kamu tentang wahyu yang turun pada aku ni wahai Amru? Pandangan kamu, cuba cerita sikit. Sesungguhnya demi Allah,
kamu benar-benar mengetahui wahai Musallamah, yang aku ni benar-benar tahu bahawa kamu ni pembohong besar. Kawan ni Islam ke? Tak lagi, kawan ni musyrik. Yang Allah nak cerita di sini apa dia? Yang imam-imam tafsir nak sini cerita apa dia? Pada pandangan mata waktu tu Amru seorang musyrik, penilaian seorang musyrik pun tak percaya dengan Musallamah, apatah lagi orang Islam. Hang duk baca ayat ni kawan Islam, lagilah depa gelak. Lagilah depa ketawa. Ni pandangan pada seorang yang musyrik lagi ni. Tu pun dia kata benar-benar kamu ni pembohong dan penipu. Itu nak kata tadi, budak pun tak mau baca. Bahkan kita ingat peristiwa waktu dia dah meninggal dalam perang Al-Hadiqah tu, ahli-ahli keluarga dan sahabat dia ni bertaubat. Pi jumpa Khalifah Saidina Abu Bakar. Wahai Khalifah, kami ni teman-teman dan ahli keluarga Musailamah, kami nak bertaubat dah. Kami nak bertaubat. Jadi Saidina Abu Bakar kata, cuba sebutkan balik apakah wahyu-wahyu yang direka oleh Musailamah dulu pada kamu. Baca balik, perdengarkan balik. Dia kata, minta tolonglah wahai Khalifah, kami tak mau dah nak baca balik. Kami sendiri pun rasa malu lah dengan perkataan-perkataan tu. Tapi ditekan juga secara keras oleh Khalifah, sebab yang dengar sebelum ni ialah kamu. Jadi aku minta kamu perdengarkan tu supaya orang-orang yang tak pernah dengar ni boleh tahu apa benda. Boleh tahu apa benda. Jadi terpaksa jugalah walaupun malu baca balik. Antaranya hak disebutkan tadilah. Pasal gajah lah, pasal katak lah, pasal orang mengandung lah, pasal arnab lah, apa semua. Last sekali Abu Bakar kata apa? Celakalah kamu. Walaupun dia yang minta baca balik. Celakalah kamu. Di mana pada waktu itu kamu meletakkan akal-akal dan pemikiran kamu. Sesungguh yang dibacakan oleh kamu ni layak hanya keluar daripada tempat lubang air kencing. Kita tak payah sebut tu. Nampak ni sangat, faham diri lah. Maksudnya ayat-ayat macam ni tempat keluar dia tu lah. Tak ada guna, tak ada faedah, tak ada manfaat. Tapi baguslah mereka nak bertaubat dah. Tapi nak abad itulah kisah tentang Musailamah Al-Kazzab dan bukti-bukti, dalil-dalil dan hujah dia yang menyeleweng, mendakwa bahawa dia menerima wahyu, sedangkan wahyu yang dia reka-reka, wahyu yang dia cita-cita itu langsung tidak mempunyai nilai. Jadi fahamlah di sini bahawa tiadalah orang yang melakukan hal demikian, Allah habaq, terlebih zalim, terlebih anaya, terlebih jahat, terlebih angkara murka, orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah dalam bentuk mendakwa dia ni Nabi. Apatah lagi satu lagi, au kazzaba bi ayati, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Golongan kafir-kafir musyrikin. Inilah yang disifatkan innahu la yuflihul mujrimun. Tidak akan berjaya, tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan dosa sebesar ini. Dakwa jadi nabi pun dosa besar, dakwa jadi rasul pun dosa besar. Membangkang ayat-ayat Allah, menafikan ayat-ayat Allah juga adalah termasuk dalam dosa yang besar di sisi Allah. Nafi ayat Allah bermakna menafikan Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, menafikan Muhammad sebagai seorang utusan Allah. Jadi kita berakhir di sini pada malam ini. Mudah-mudahan satu ayat yang kita baca pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan dan kefahaman berkaitan tentang ayat yang dibaca berserta dengan tafsirannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan urusan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan memudahkan urusan pemahaman kita terhadap syariat dalam beragama, terutama yang mempunyai kaitan dengan firman-Nya, iaitu wahyu Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.